Salam sejahtera dan salam masku saya Vanessa Lema, anak Jawa, dan sahabat saya Nurhanijah binti Jarudin akan membentangkan tugasan satu yang dilakukan secara berpasangan bagi subjek Bahasa Borneo 1 iaitu Dialek Melayu Sarawak. Dialek Melayu Sarawak merupakan medium pertuturan utama yang digunakan di Sarawak, terutamanya dalam perbualan harian. Seperti dialek-dialek di kawasan lain, dialek Melayu Sarawak mempunyai kelainan dari segi fonologi mengikut tempat dialek tersebut dituturkan. Kelainan ini memberi definisi bahawa dialek ialah kelainan bahasa yang dituturkan oleh sesebuah kelompok masyarakat menurut Mary dalam kajiannya pada 2011. Dalam kajian ini, pengkaji memilih dua jenis dialek iaitu dialek Melayu Sarawak Kuching dan dialek Melayu Sarawak Kabong. Menurut Planet Sarawak dalam penulisannya pada 2015 di laman web, walaupun ia dikenali sebagai dialek Melayu Sarawak Kuching, namun dialek ini turut digunakan di kawasan lain seperti Miri, Bintulu dan Sibu. Manakala bagi dialek Melayu Kabong pula digunakan di daerah kecil Kabong yang terletak di bawah pentadbiran bahagian Betong Sarawak menurut Sabiah Haji Hassan dalam kajiannya pada 2015. Perkataan cangkul dalam dialek Melayu Kuching disebut sebagai cangkol, manakala dalam dialek Melayu Kabong disebut sebagai cangkoy. Perkataan cangkul bagi dua variasi ini mempunyai dua suku kata, iaitu cangkol dan cangkoy. Dan pola suku katanya ialah KVK, KKVK dan KVK, KKVV. Suku kata bagi perkataan cangkol ialah suku kata tertutup kerana diakhiri dengan konsonan lateral alveolar bersuara l, manakala perkataan cangkoy ialah suku kata terbuka kerana diakhiri dengan vokal hadapan sempit hampar i. Terdapat perbezaan pada suku kata kedua bagi perkataan cangkul bagi dua variasi ini, kerana dialek Melayu Kuching akan mengekalkan bunyi bagi perkataan yang diakhiri dengan konsonan l, manakala dalam dialek Melayu Kabong akan menjadikan diftong oi pada perkataan yang diakhiri dengan konsonan l. Perbezaan kosakata cangkol dan cangkoy dapat diteliti dengan lebih jelas berdasarkan ayat berikut. Yang pertama, baik-baik kita make cangkol nenek ya. Yang kedua, baik-baik kita make cangkoy nenek yo. Perkataan cuba dalam dialek Melayu Kuching disebut sebagai coba, manakala dalam dialek Melayu Kabong disebut sebagai cobong. Dari aspek fonologi, perkataan cuba bagi dua variasi ini mempunyai dua suku kata, iaitu coba dan cobong. Dan pola suku kata bagi kedua-dua perkataan ini ialah kevi-kevi. Suku kata bagi perkataan coba dan cobo ialah suku kata terbuka kerana diakhiri huruf vokal hadapan luas hampar A dan huruf vokal belakang separuh sempit bundar O. Perkataan cuba bagi dialek Melayu Kuching dan Kabong mempunyai perbezaan kerana kosakata yang diakhiri vokal A akan menjadi O dalam dialek Melayu Kabong. Perbezaan kosakata coba dan cobo dapat diteliti dengan lebih jelas berdasarkan ayat berikut. Yang pertama, coba kita ceri karimanok nok di polah kakak tok lok. Yang kedua, coba kita ceri karimanok nok di polah kakak tok lok. Perkataan yang seterusnya ialah dahulu. Bagi perkataan ini, pada dialek Melayu Sarawak Kuching dan dialek Melayu Sarawak Kabong mempunyai persamaan, iaitu disebut sebagai dolok. Perkataan dolok ini mempunyai dua suku kata, iaitu do dan lok. Dan pola suku kata bagi perkataan ini adalah KVK. Menurut informan Kabong, sebenarnya banyak perkataan yang merujuk kepada perkataan dahulu, namun pengkaji menggunakan kosakata yang dituturkan oleh informan ketika sesi temu bual. Antara contoh penggunaan perkataan dolok ialah kami dolok sekolah di SMK Merpati Jepang. Perkataan seterusnya ialah kenyal. Bagi dialek Melayu Kuching mempunyai persamaan dengan dialek bahasa Melayu standard dan turut dikenali sebagai kenyal, manakala dalam dialek Melayu Sarawak Kabong dikenali sebagai liut. Kedua-dua perkataan ini mempunyai dua suku kata, iaitu kenyal dan juga liut. Suku kata bagi perkataan kenyal dan liut kedua-duanya adalah suku kata tertutup kerana diakhiri oleh konsonan T dan L. Perbezaan yang ketara antara dua variasi ini adalah pada keseluruhan perkataan, bukan saja pada cara pengujarannya. Contoh penggunaan kenyal bagi dialek Melayu Sarawak Kuching, kenyal benar biskut tok entam dah masuk angin. Manakala bagi dialek Melayu Sarawak Kabong, liut dah biskut tok entam dah masuk angin. Secara keseluruhannya, terdapat 10 kosakata dialek Melayu Sarawak yang diperoleh secara temu bual informan daripada dua variasi, iaitu Kuching dan Kabong.
Pengkaji telah menganalisis dan membandingkan 10 kosakata daripada 2 variasi dialek Melayu Sarawak menggunakan aspek linguistik yaitu fonologi. Pengkaji mendapati bahawa terdapat perbezaan bunyi dan cara pengucaran yang berlainan daripada 2 variasi ini, misalnya kata dia dalam dialek Melayu Kuching ialah nya, manakala dalam dialek Melayu Kabung ialah nyo. Kosakata yang diakhiri dengan vokal A akan menjadi O dalam dialek Melayu Kabung. Oleh yang demikian, pengkaji berpendapat bahawa kajian mengenai 2 variasi dialek Melayu Sarawak ini sangat berguna untuk menjelaskan persamaan dan perbezaannya menggunakan aspek linguistik. Oleh itu, kajian membandingkan 2 variasi ini sangat penting diteruskan kerana ianya dapat membantu para penutur, pembaca dan masyarakat lain untuk mengetahui perbezaan kosakata tersebut dari aspek fonologi.